A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ini ayat Quran nak cerita pasal madu. Surah ini nama Suratun Nahli. An-Nahlu makna dia apa? Lebah. Ekoran daripada cerita lebah, Allah nak cerita pasal khasiat madu lebah. Dan telah diwahyukan oleh Tuhan engkau ya Muhammad kepada Nahl, kepada lebah. Ambil olehmu wahai lebah daripada bukit-bukit buat rumah engkau. Allah perintah kepada lebah. Allah kata kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan. Pi di bukit, buat rumah di bukit. Tuhan suruh lebah pi buat rumah di bukit. Dan buatlah rumah di pokok-pokok kayu, dan daripada barang yang perbuat mereka itu manusia, bagi engkau akan sarang. Tuhan suruh lebah ni pi duduk, sama ada duduk di bukit, ataupun pi duduk di pokok-pokok kayu, ataupun duduk di mana-mana sarang yang manusia buat bagi. Tuan-tuan tengok hari ni lebah taat tak perintah Allah? Masya Allah. Lebah taat perintah Allah. Lebah tak masuk universiti. Lebah tak masuk politeknik. Lebah tak masuk maktab perguruan. Lebah tak masuk sekolah menengah. Lebah tidak ada sekolah rendah. Tapi lebah boleh taat perintah Allah. Manusia mengaji universiti, mengaji di institusi pengajian tinggi, mengaji sekolah, masuk lagi macam-macam kursus-kursus profesional dan sebagainya, gagal mentaati perintah Allah. Allah kata dekat lebah, pi di bukit buat sarang, pi cari mana-mana pokok yang sesuai buat sarang, ataupun kalau ada manusia buat sarang, duduk di sarang itu. Hari ini lebah sudah taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka lebah ada dua bahagian. Satu, lebah liang. Lebah liang bersarang di bukit dan di pokok kayu. Ini lebah liang, tak ada siapa bela dia. Dia sendiri pi cari kehidupan dia. Dia pandai duduk di bukit, dia pandai duduk di pokok-pokok kayu. Dan lagi satu, lebah jinak. Dia kata lebah jinak, jangan ingat dia tak sengat kita, dia sengat juga. Lebah jinak pasal apa? Pasal bersarang dia di tempat yang diperbuat beri. Dia kata maksudnya orang buat sarang kat dia, dia duduk situ. Ini dia panggil lebah jinak. Dia kata ini ada di negeri Taif. Lebah orang perbela boleh beri lebah duduk bela di sarang mana yang kita suka. Dia kata di Taif ni, penulis kitab ini dia bawa contoh di Taif, di mana-mana pun ada. Kata Ustaz Johari kita tadi, dia kata di Yaman menjadi satu usaha besar-besaran bela lebah untuk menghasilkan madu ini. Dan dia kata yang uniknya ada satu lagi, dia kata lebah liang. Tapi orang buat dekat dia sarang untuk apabila dia nak produce madu, dia timai di sarang tu. Tapi dia tak duduk di sarang tu. Dia duduk di bukit, dia duduk di pokok, dia duduk di apa. Tapi orang buat, manusia buat satu sarang dekat dia. Bila dia nak produce, bila dia nak hasilkan madu, dia akan mai di situ. Subhanallah. Rupa-rupanya, Quran sudah cerita benda ni. Baik. Firman Allah, summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki dhululah. Kemudian makan olehmu wahai lebah daripada segala buah-buah kayu. Tuhan suruh lebah pergi makan buah kayu. Maka jalan olehmu akan segala jalan Tuhan pada tuntut buah kayu itu. Zulula, yakni dimudahkan engkau wahai lebah cari jalan untuk nak mencari manisan. Allah bagi kemudahan kepada lebah ni untuk nak cari makanan dia. Dia makan apa? Dia makan pokok-pokok yang manis-manis. Dan kemudian dia menghasilkan madu lebah yang jauh lebih manis daripada pokok yang dipi makan. Tiada payah dan tiada sesat daripada sarang. Dan lebih hebat lagi, dia duduklah di mana pun, dia pergi cari makan di mana pun, dia balik jumpa rumah dia. Bukan ada satu traffic light, bukan ada satu simpang dia duduk terbang ke atas. Kita ni jalan dengan peta, dengan traffic light, dengan Waze ada hari ni pun cari masjid Matang Buluh tak jumpa. Tak jumpa. Duk terajak pergi balik ni, duk terajak pergi balik ni, lagu tu. Ada orang macam tu. Cari tak jumpa. Lebah, dia keluar daripada sarang dia, dia pilah cari sampai berapa kilometer pun dia terbang pergi cari manis-manisan untuk makanan dia ni. Dia kata apa di sini? Dia akan balik ke sarang dia. Tidak sesat. Allah bagi ke dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jika jauh sekalipun tempat dia pergi cari makan tu, walau jauh sekalipun, dia balik semula ke sarang dia tidak sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar daripada perut lebah itu asal, dia kata. Keluar daripada perut lebah itu manisan lebah ataupun madu yang bersalah-salahan warnanya. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna merah. Kadar buah kayu dan bunga sama ada putih, merah yang diisap oleh lebah itu ke dalam perutnya. Madu dia keluar ni berbagai color. Color tu bergantung kepada apa? Bergantung kepada benda dia pergi makan. Kalau buah kayu yang dia makan tu color kuning, dia menghasilkan madu lebah kuning. Kalau buah kayu yang dia makan tu color merah merun, dia akan menghasilkan madu lebah berwarna merah merun. Macam itulah keadaan dia kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini yang ni fokus dia. Apa dia? Fihi shifaun linnas. Ini ayat dia. Maksud dia apa? Padanya, yakni pada madu yang keluar daripada perut lebah itu menjadi syifa, menjadi ubat kepada manusia daripada segala penyakit badan. Tuan ingat balik bulan 9 punya kuliah, saya cerita satu sahabat kita ni yang pergi di Jerman, tiba-tiba dia collapse di Jerman. Daripada bilik hotel, orang bawa pergi hospital, doktor bagi antibiotik, tiba-tiba dia tak respon kepada antibiotik tu, dia koma. Turun mai segala pakar yang hebat-hebat mai, macam-macam mereka buat, nampak tak ada harapan. Sampai doktor semua give up, doktor semua dah panggil family, dah bagi tahu dekat bini dia, kata kami tak boleh tolong, ini saja yang kami boleh buat, kami pun tak tahu apa ubat dah nak bagi dekat dia. Cerita dia, kami serah balik ke hampa, apa nak buat, guna buat. Bini habis punya fikir, akhirnya nak cari cara agama lah ni, dah tak tahu dah, doktor dah surrender. Akhirnya dia bagi apa? Asal, madu, ajuah korma dan habbatu sauda. Dia bagi 3 benda ni saja. Bismillah bagi makan, bismillah makan, dengan hati yang bulat yakin Allah saja boleh tolong. Lah ni aku balik kepada basic. We go back to the basic. Basic dia apa dia? Quran hadis bagi tahu ini benda syifa. Ini benda adalah menjadi penawar, syifaun linnas, menjadi penawar kepada manusia. Bismillah suap, bismillah suap, masuklah kok mana pun, masuk dalam badan dia. Allah Subhanahu wa taala, God is great, Tuhan maha besar. Tiba-tiba respon. And finally dah balik Malaysia, dah sihat, sembang darah balik dah lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, saya satu benda ni saya tak tahulah. Saya surrender dengan Tuhan. Dia kata saya surrender dengan Tuhan. Terasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dah duduk di ambang maut, bila kita dah duduk di pintu kematian, tiba-tiba Allah bagi balik nyawa dekat kita. Tak ada perkataan boleh ucap, tuan-tuan, melainkan yang mata berlenang, mulut sebut Alhamdulillah, hati dipenuhi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebenaran ayat Allah yang ada dalam Quran. Dia kata apa? Fihi, pada madu itu, syifaun linnas, menjadi penawar kepada manusia daripada segala penyakit badan. Quran ubat penyakit hati. Jika sekiranya faham makna Quran daripada kufur dan syirik dan jahil dan dalalah, maka sabit kepada mensabitkan tauhid dan iman akan Islam itu. Dia kata macam mana Quran itu ubat kepada hati, maka madu lebah ini ubat untuk anggota badan. Dia kata lagu tu. Maka ma'rifatullah dan segala suruh Allah, di situlah kita kenal betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala.